Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nura Azwa binti Burhanuddin dan nombor meter saya 10 DPM 21F1007. Saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tajuk yang diberi, iaitu Perpaduan Masyarakat Malaysia Menerusi Sukan. Jadi, terdapat beberapa objektif dalam pembentangan ini. Jadi, yang pertama ialah kita akan dapat mengetahui bagaimana sukan dapat memupuk perpaduan dalam kaum masyarakat. Yang kedua, kita juga dapat tahu bagaimana sukan dapat membantu masyarakat dalam memupuk semangat patriotisme. Dan yang terakhir ialah kita dapat tahu bidang sukan ini juga dapat meningkatkan imej negara kita. Baiklah, mari saya teruskan dengan pembentangan saya. Pembentangan saya ialah jenis sukan dan implikasinya. Jadi, apa itu sukan? Sukan ialah salah satu aktiviti riadah yang berperanan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi. Jadi, sukan pertama ialah permainan guli. Permainan guli yang dikenali juga sebagai kelereng yang merupakan permainan tradisional Melayu. Permainan guli ini banyak digemari oleh kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas. Permainan ini dimainkan tidak melebihi 5 orang dan alat permainan ini hanya merupakan benda bulat yang diperbuat daripada batu dan kapur. Permainan ini dimainkan di kawasan yang lapang dan rata. Jadi, mari saya teruskan lagi dengan permainan seterusnya. Permainan seterusnya ialah batu seremban. Permainan batu seremban ini juga turut dikenali sebagai permainan tradisional Melayu. Ianya hanya mempunyai 7 biji batu. Permainan batu seremban ini selalunya dimainkan oleh kanak-kanak perempuan dan hanya segelintir kanak-kanak lelaki yang turut bermain bersama. Tetapi ia turut memerlukan fokus yang tinggi serta koordinasi tangan dan mata yang baik dalam membaling dan menangkap semula batu tersebut. Jadi, mari saya teruskan dengan permainan sukan yang terakhir, iaitu permainan galah panjang. Galah panjang ini sangat mencabar kerana memerlukan tenaga yang kuat dalam melepasi pihak lawan. Kerana permainan ini memerlukan kebijaksanaan dan tenaga yang kuat untuk melepasi pihak lawan daripada ditangkap. Oleh kerana itu, setiap kumpulan perlu mempunyai kemahiran berlari laju serta berhenti dengan cepat ketika melepasi petak permainan yang dikawal oleh pihak lawan. Jadi, mari saya jelaskan implikasi yang kita dapat dalam permainan tersebut. Di sini saya akan menerangkan 2 implikasinya. Implikasi yang pertama ialah sukan ini dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan tua atau pemuda. Jadi, disitulah lahirnya semangat pasukan untuk menentang pihak lawan supaya menang dalam pertandingan atau sukan tersebut. Dan implikasi yang kedua ialah sukan ini juga dapat membina negara bangsa. Kerana kegiatan sukan ini yang melibatkan pelbagai etnik memang dapat memupuk semangat kesukanan yang kuat dan sekaligus dapat mengeratkan lagi perpaduan masyarakat dalam menyahut konsep satu Malaysia. Jadi, apa yang saya dapat simpul di sini ialah sukan bukan sahaja dapat mencerdaskan otak kita, malah dapat mengeratkan lagi silaturahim masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini supaya saling memahami, bersatu padu dan hidup dalam keadaan harmoni. Baiklah, itu sahaja dari saya. Pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan rakan sekelas saya, iaitu Siti Nur Anis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Anis binti Muhammad Sabirin. Terima kasih kepada kawan saya Nurul Azwa. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan sukan dalam mewujudkan peluang dan semangat patriotisme dalam diri dan masyarakat. Sedikit pengenalan daripada saya tentang sukan. Aktiviti bersukan dalam kalangan masyarakat semakin mendapat perhatian. Perkembangan infrastruktur sukan seperti gelanggang futsal, badminton dan kawasan lapang dimanfaatkan sebanyak oleh masyarakat kita, di mana bersukan bukan sahaja menjadi aktiviti di waktu siang, malah telah dipraktikkan
malah telah dipraktikkan pada waktu malam juga. Hal ini kerana ramai di antara kita sibuk mencari rezeki untuk suapan diri dan tanggungan masing-masing di pagi hari. Maka aktiviti seperti bersukan dan bersenam dilakukan pada waktu malam. Pelbagai faedah yang diperoleh daripada bersukan terutamanya kepada diri dan masyarakat secara tidak langsung. Seterusnya, peranan sukan dalam mewujudkan peluang dan semangat patriotisme dalam diri individu ialah pelibatan sukan kepada individu ini ialah diri mereka akan berasa puas kerana dapat melakukan sesuatu aktiviti tersebut. Kepuasan ini tercapai kerana sebarang aktiviti sukan itu memerlukan tumpuan tenaga yang banyak, lalu menjadikan individu tersebut menikmati suasana kehidupan yang bermakna selepas selesai melakukan sukan tertentu itu. Lama-kelamaan, kepuasan ini membawa keyakinan diri seseorang itu menjadi lebih tinggi sehingga mampu menyelesaikan pelbagai cabaran hidupnya dengan mudah. Ringkasnya, acara sukan membawa kehidupan manusia itu lebih bermatlamat dan fokus untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Dalam pada itu, sukan juga mampu menjadi kerjaya seseorang. Sukan berkemampuan menjadi sebuah industri yang mampu menarik pelaburan serta menjadi hiburan kepada masyarakat. Sebagai contoh, sukan bola sepak di benua Eropah dan sukan bola keranjang di Amerika Syarikat yang menjana keuntungan daripada hak-hak penyiaran di televisyen dan media massa. Dengan latihan yang itu dan bimbingan yang tepat, kita mampu untuk melahirkan atlet-atlet bersaing di peringkat dunia seperti Lee Chong Wei dan Azizul Hasni Awang. Atlet yang bersaing di peringkat dunia mampu mendapat habuan yang banyak sekiranya konsisten bertanding dan menjuarai kejohanan yang disertai. Namun begitu, ramai yang mempersoalkan kerjaya atlet ini hanya bertahan kurang daripada 10 tahun. Mereka sebenarnya berpeluang besar dalam mencari kerjaya yang sesuai seperti menjadi jurulatih, komentator sukan dan juga menyambung pelajaran dalam sains sukan sekaligus dapat membantu dalam perkembangan industri sukan negara. Aktiviti sukan juga mampu memupuk semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Di sini kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan kita telah menerapkan perkara ini sejak di bangku sekolah lagi. Pelibatan seseorang dalam aktiviti sukan secara berpasukan seperti permainan hoki dan bola jaring dapat membentuk dan menambah nilai berpasukan dalam mencari kemenangan ke atas pihak lawan. Sukan secara berpasukan memerlukan strategi dan disiplin yang baik supaya apa yang diingini dapat dicapai dan dipraktikkan dengan baik. Secara tidak langsung, semangat patriotisme, kerjasama dan kekitaan akan timbul dan menjadi senjata penting dalam mencapai kemenangan dalam aktiviti sukan yang disertai. Tambahan pula, sukan dapat merapatkan hubungan antara satu sama lain di mana perpaduan rakyat dapat dikekalkan dan diraikan dengan lebih baik demi tanah air yang tercinta. Seterusnya, peranan dalam mewujudkan peluang dan semangat patriotisme dalam kemasyarakatan. Kajian juga membuktikan bahawa perpaduan masyarakat boleh dipupuk menerusi acara sukan yang diadakan tersebut. Konsep perpaduan ini dicapai kerana kejayaan atau kegagalan pasukan kebangsaan dalam sebarang acara sukan turut dirasai oleh masyarakat tanpa mengira keturunan itu. Situasi ini mendidik masyarakat erti menikmati sesuatu yang baik dalam bentuk positif atau negatif secara bersama-sama sehingga tercetusnya perpaduan antara kaum tersebut. Dengan itu, semua cabaran negara akan lebih baik dan lebih mudah diharungi kerana rakyat memiliki rasa kekitaan yang mendalam hasil daripada aktiviti sukan yang murni itu. Selain itu, sukan juga menjadikan masyarakat lebih rapat, tidak kira kaum dan bangsa yang ada. Sebagai contoh, atlet negara yang sangat terkenal ialah Pandalila Renong yang berasal daripada Sarawak. Pada Sukan Olimpik Tokyo 2020, hasrat untuk memburu pingat untuk negara tidak kesampaian. Apabila Ratu Terjun Negara Pandalila Renong menamatkan saringan di final acara 10 meter platform wanita di kedudukan yang ke-12. Acara yang berlangsung di Tokyo Aquatics itu menyaksikan 12 penerjun terbaik dunia itu nyata dikuasai oleh dua jago Cina iaitu Chen Yuzi dan Kwam Hong Chan.
Selain itu, atlet dari Australia, Melissa Wu yang cemerlang sejak terjunan pertama. Dia berada di belakang penerjun Rusia iaitu Yulia Vladimirovna Timoshina dengan mengumpul 245.85 mata. Pandelela hanya merekodkan 18 mata pada terjunan pertamanya, itu selepas kakinya sedikit terkena platform sebelum melakukan entry yang kurang kemas. Pada saat itu, rakyat Malaysia sedikit kecewa kerana Ratu Terjun Negara itu tidak mendapat gelaran juara. Akhir sekali ialah mewujudkan semangat patriotisme dengan berkumandangnya lagu kebangsaan iaitu lagu negaraku. Sebagai contoh, Kuala Lumpur, semangat cintakan negara dan nilai patriotisme seluruh rakyat jelas dilihat sepanjang penganjuran Sukan SEA ke-29 oleh Malaysia, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri berkata, semangat itu lebih terselah apabila atlet-atlet negara mencatat kejayaan dan menyumbang pingat untuk Malaysia pada Tamasya Dui tahunan itu. Apabila pingat emas diraih, bendera negara kita dijulang, lagu negaraku berkumandang, malah seluruh rakyat Malaysia berkobar-kobar memberi sokongan penuh kepada pasukan negara kita. Di seluruh atlet, saya merasakan inilah terjemahan semangat cintakan negara, katanya dalam klip video ucapan Hari Kebangsaan 2017 yang dimuat naik di laman Twitter. Ahmad Zahid juga berbangga apabila sokongan padu yang diberikan rakyat Malaysia kepada atlet-atlet negara tidak mengandungi sebarang prejudis terhadap mana-mana kaum. Kesimpulannya, terdapat banyak faedah yang diperolehi daripada masyarakat dalam menyertai aktiviti-aktiviti bersukan. Tiada halangan untuk kita bersukan pada hari ini kerana banyak infrastruktur sukan yang lengkap dan boleh digunakan sama ada di waktu siang ataupun malam. Sekiranya hujan ataupun udara di luar tidak sihat, kita mempunyai pilihan untuk melakukan aktiviti sukan di gelanggang yang bertutup dan teduh daripada cuaca yang tidak menentu. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih, yang bermaksud tiada halangan jika kita berusaha mencari jalan dalam mencapai apa yang dikehendaki. Marilah kita bersama-sama ringan tulang dalam menyertai aktiviti bersukan serta menyumbang sesuatu dalam perkembangan sukan supaya lahir rakyat sihat, otak cerdas. Kesihatan fizikal dan mental membentuk rakyat yang efektif sekaligus mampu memacu negara menjadi lebih baik dan lebih maju dan berdaya saing. Majulah sukan untuk negara. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Penerangan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Aina Arfah. Baik, terima kasih Anis. Saya akan sambung pembatangan pada hari ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum, selamat sejahtera puan dan selamat sejahtera semua. Nama saya Aina Arfah dan untuk tugasan kali ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang 3 sumbangan sukan kepada pembangunan ekonomi negara serta apa yang berlaku kepada imej negara kita iaitu Malaysia apabila rakyatnya sungguh aktif terhadap sukan. Sudah semestinya apabila rakyat Malaysia aktif dalam bidang sukan, ianya dapat mengharumkan nama negara dan sekaligus meningkatkan imej negara Malaysia. Sebagai contoh, saya ambil Datuk Lee Chong Wei kita yang mana cukup terkenal dengan kepakaran dan kehebatan beliau dalam permainan badminton sehingga kan dapat mewakilkan diri ke luar negara untuk bertanding dengan pemain-pemain dari kesemua negara. Beliau juga telah beberapa kali mendapat tempat pertama ataupun juara dalam pertandingan-pertandingan yang ditandingkan. Disebabkan kemenangan beliau yang terlalu agresif itulah menjadi bualan negara luar di mana mereka menyebut nama negara Malaysia yang dapat melahirkan seorang rakyat yang begitu hebat dalam permainan badminton. Jadi terang lagi bersuluh apabila rakyat Malaysia aktif dalam sukan, ianya dapat menaikkan imej negara Malaysia. Seterusnya saya akan ulaskan lagi kepada anda 3 sumbangan sukan kepada pembangunan ekonomi negara. Yang pertama, sukan telah membuka satu hubungan erat di antara negara, media dan syarikat periklanan. Sebagai contoh, syarikat-syarikat televisyen berlumba-lumba untuk membuat liputan secara langsung ataupun live sesuatu acara sukan untuk disiarkan di media masing-masing. Dan tidak ketinggalan juga syarikat periklanan yang tidak putus-putus mahu menjadi penaja utama. Hal ini menunjukkan dengan periklanan yang ditayangkan di media itu dapat menarik perhatian rakyat untuk menonton acara sukan yang ditandingkan dan pada masa yang sama negara dapat menjana pendapatan daripada pengguna
penggunaan media tersebut. Selain itu, apabila sesebuah negara terpilih menjadi tuan rumah bagi acara sukan yang bertaraf antarabangsa, negara yang berkenaan akan dikunjungi oleh pemain, pegawai, wartawan dan penyokong dari pelbagai negara. Mereka yang datang ke negara tersebut sudah semestinya akan berbelanja sepanjang berada di negara yang berkenaan, sama ada perbelanjaan dari segi tempat tinggal, makan, pengangkutan dan sebagainya. Pengaliran wang asing yang berlaku disebabkan perbelanjaan itu tentu sekali menguntungkan negara, dan apabila mereka pulang ke tempat asalnya, sudah tentu mereka akan mempromosikan tempat-tempat yang menarik di negara yang dikunjunginya kepada rakan-rakan, keluarga dan ramai lagi. Dalam jangka masa yang panjang, situasi ini dapat memajukan lagi industri pelancongan di negara yang berkenaan. Baiklah, saya lanjutkan lagi penerangan saya pada hari ini. Semangat sukan kepada ekonomi negara yang ketiga ialah dapat meningkatkan peluang kerja yang lebih banyak. Sebagai contoh, mereka yang sudah berpengalaman atau hebat dalam sesuatu sukan dan permainan itu boleh memohon untuk menjadi pelatih kepada mereka yang baru sahaja hendak berjinak dengan sukan yang diminati. Mereka yang telah bekerja menjadi pelatih ini adalah bertanggungjawab untuk melatih lapisan anak muda yang mempunyai minat dalam sukan tersebut sehinggalah mereka dapat membanggakan negara. Dengan menurunkan segala kemahiran ataupun trik sesuatu sukan itu, dapatlah mereka ilmu yang baru dalam sukan tersebut dan menggunakan ilmu yang ada semasa berlatih. Jadi, itu sahaja yang dapat saya kupaskan dan terangkan kepada anda semua. Tetapi, suka saya simpulkan bahawa aktiviti sukan penting bukan sahaja untuk melahirkan anggota masyarakat yang berkualiti, tetapi juga dapat membantu pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, meningkatkan imej negara. Dengan menyedari kepentingan inilah, setiap anggota masyarakat seharusnya menjinakkan diri dengan sukan yang sesuai dengan minat, kebolehan dan keupayaan masing-masing. Sehubungan dengan itu, usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai agar bersukan hendaklah dilaksanakan dari semasa ke semasa. Matlamat ini akan tercapai seandainya kita menghayati slogan kata, majulah sukan untuk negara. Disebabkan sukan juga kita sedar bahawa ianya membawa kepada perpaduan sama ada kaum, negara ataupun bangsa. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada Aina Syafiqah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Syafiqah binti Aizan dari kelas DPM 1B bernometrik 10 DPM 21L1022 akan membentangkan 3 usaha yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan politeknik untuk memupuk semangat kesukanan dalam kalangan pelajar yang berbilang kaum di politeknik. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar pada zaman sekarang ramai yang mengamalkan sikap resis. Resis ialah satu bentuk kepercayaan, sikap dan amalan yang mendiskriminasikan segolongan manusia berdasarkan ciri-ciri perkauman. Dengan adanya sifat resis ini di dalam kalangan pelajar, ia boleh mencetuskan pergaduhan atau permusuhan. Seperti yang kita dapat lihat keadaan di sekeliling kita, kebanyakannya pelajar jika bermain atau bersukan, kebanyakan mereka bermain sesama sendiri atau sesama kaum. Oleh hal yang demikian, pihak pengurusan politeknik mestilah mengambil tindakan untuk memupuk semangat kesukanan. Antara usaha yang pertama yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan aktiviti sukaneka. Definisi sukaneka ialah merupakan acara sukan. Kita lihat contoh sukan permainan sukaneka yang boleh dilakukan oleh pelajar dalam video tersebut. Sukaneka lontaran kasih. Sehubungan dengan itu, sukaneka ini juga dapat menyemai sikap saling bantu-membantu, membina semangat kesukanan yang tinggi antara satu sama lain di dalam pasukan. Aktiviti sukaneka ini juga dapat menarik minat pelajar dengan program yang dianjurkan.
Kesimpulannya, ia dapat melahirkan insan yang berdaya saing dan berlumba-lumba mencapai ke arah kemenangan. Antara usaha yang kedua ialah dengan mengadakan aktiviti sukan kamsis. Antara contoh sukan yang boleh dianjurkan oleh pihak pengurusan ialah seperti aktiviti sukan bola jaring, badminton, bola sepak dan lain-lain. Pihak jawatan kuasa pelajar haruslah mewajibkan semua pelajar yang tinggal di asrama melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan. Melalui aktiviti ini, semangat antara pasukan dapat disemai dan dapat mencukil serta mengasah bakat yang terpendam dalam diri pelajar. Selain itu, aktiviti sukan kamsis ini juga dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal pelajar. Terusnya, usaha yang ketiga yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan politeknik ialah dengan mewujudkan lebih banyak institusi sukan dan pusat latihan. Hanya pihak pengurusan mestilah memperbanyakkan gelanggang badminton, gelanggang bola jaring, gelanggang futsal dan lain-lain. Dengan ini, pelajar akan lebih berminat mengikuti aktiviti sukan kerana mampu mencukupi. Dengan ini juga, semua kaum dapat bermain dengan adil tanpa ada pergaduhan ataupun iri hati. Pembentukan ukhuwah juga dapat disemai jika pelajar yang berlainan kaum bermain sekali. Kesimpulannya, aktiviti sukan benar-benar menjadi satu platform untuk menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Aktiviti sukan juga telah memainkan peranan penting dalam masyarakat majmuk. Oleh itu, pihak pengurusan politeknik haruslah memainkan peranan yang penting dalam melestarikan bidang sukan dan tidak hanya memandang enteng terhadap bidang sukan yang merupakan salah satu ejen yang dapat menyatu padukan pelajar yang berbilang kaum di politeknik. Itu sahaja pembentangan saya dan rakan-rakan saya. Harap semua faham apa yang kami sampaikan dalam perbentangan ini. Sekian, terima kasih.